Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tiap-tiap sekali sesuatu yang terjadi tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan Nabi tak pernah cakap kosong. Buktinya, hari ini pada saat kita semua mengharapkan COVID-19 ni berlalu cepat, ataupun COVID-19 ni tak pernah datang wujud dalam hidup kita, setidak-tidaknya COVID-19 lah yang menjadi penyelamat kepada adik Bella kita yang berusia 13 tahun, yang diperlakukan dengan begitu zalim sekali di sebuah pusat jagaan di Wangsa Maju. So sebelum aku ulas lebih panjang, aku rasa lebih baik korang tengok sendirilah video ni. Sapu upat yang kering tu, yang putih tu. Ada. Kalau tangan awak macam ni, mami sapu upat je, boleh tak? Bila Bunda bawa pergi klinik? Yang klinik tu saya tak pasti. Ini kalau bawa pergi klinik, I dah masuk hospital. Upat semua dah ada lagi ubat makan. Bella tolong mami sayang. Bella kenal tak mami? Bella tahu tak ni siapa? Siapa sayang? Siapa sayang? Mami. Sayang mami. Bella dah makan sayang. Bella belum makan. Bella makan apa? Buka baju Bella. Allah anak aku. Ya Allah, ya Allah. Bella kenapa sayang? Cakap dengan mami diorang tak ada. Bella kenapa? Ikat. Kena? Ikat. Kena? Ikat. Kena ikat? Bella kena ikat. Siapa ikat Bella? Semua? Siapa pukul Bella? Ya Allah anak aku. Siapa pukul Bella? Dah. Kejadian ni berlaku di sebuah rumah pusat jagaan untuk wanita-wanita hamil yang berusia 18 tahun dan ke atas, yang terletak di Wangsa Maju. So rumah bonda ni, nama tempat pusat jagaan tu, dia diasaskan oleh Siti Bainun, pengasas dia. Lepas tu dia ada orang kuat dia, Ina, EYNA, dan yang dipanggil Mama. Siti Bainun ni dipanggil bonda. Dan dia orang ada penasihat diorang, penasihat rumah bonda ni, iaitu Syed Azmi. 3 orang ni lah yang nama yang sepatutnya menguruskan rumah bonda tu. So kes ni mula kantoi bila salah seorang daripada rumah bonda tu didapati positif COVID-19. So masa orang datang, pihak KKM datang nak buat swab test untuk semua yang kat situ. Then nama adik Bella kita ni tak dimasukkan dalam list. So bila habis semua swab test tu, dah dia hantar balik, individu yang kita dengar dalam video tadi, perempuan yang bercakap tu, dia tak ingin dikenali lah. So aku tak ada maklumat pasal dia. So dia pergi, dan bila dia sampai kat situ, tu yang ternampak, barulah dia nampak adik Bella terjadi macam tu. Dan korang boleh tengok sendirilah luka-luka dia. Aku tak dapat nak habiskan pun video tu sebenarnya. So lepas wanita tu nampak keadaan adik Bella macam tu, dia terus pergi ke balai polis dan buat laporan polis. So aku akan bacakan laporan polis tu kat sini. Pada 24 Jun 2021, jam lebih kurang 6.30 petang, Polis Kuala Lumpur telah terima satu laporan polis berkaitan kes penderaan yang telah dilakukan terhadap seorang mangsa kanak-kanak perempuan OKU Down Syndrome berusia 13 tahun. Kejadian tersebut disyaki berlaku di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju. Mangsa telah tinggal di unit tersebut sejak 14 Julai 2020. Mangsa mempunyai kesan melecur di bahagian dada, tangan, leher dan paha serta kesan luka. Mangsa telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, doktor mengesahkan bahawa mangsa mengalami kecederaan infected burn wound over bilateral forearm body. Mangsa juga didapati positif COVID-19. Unit rumah tersebut dijaga oleh seorang perempuan Melayu berumur 28 tahun.
Kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Jika sabit kesalahan tersebut, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali. So, itu adalah siaran media daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, SAC Saiful Anwar bin Haji Yusof. So, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku dah kaji banyak jugalah pasal kes penderaan ni. Nah, yang mana kes ni sekarang bukan wanita yang buat laporan tu, tapi ada Puan Mona Din kita. Kalau nama Facebook dia Mona Din, kau boleh pergi kat situ untuk kalau nak tahu lebih lanjut. Dia yang tengah perjuangkanlah adik Bella ni. Dan penasihat tu adalah si Azmi. Dia pun ada buat live. Aku dah tengok habis dah live itu pun. Dan aku pun tak boleh nak cakap lah siapa salah, nak bagi pendapat siapa salah, siapa betul sangat. Sebab kes masih lagi dalam siasatan. Cuma satu benda je yang aku pasti, Siti Bainun tu, dia penjaga kepada adik Bella ni. So penjaga macam diibaratkan ibu apa lah. Sebab adik Bella kita ni dia sebatang kara. So Siti Bainun ni yang ambil bela dia, jadikan dia anak angkat. Dan bila dia penjaga, macam gantikan ibu apa, korang kalau korang ada luka-luka lah kan masa kecil-kecil, umur macam tu, nak lagi pula kalau korang Down syndrome, ada luka atau apa-apa, terjatuh ke apa ke, berdarah kat mana-mana ke, even yang dalam baju sekalipun, mak bapak kita akan tahu kan. Sebab mak bapak, even kalau dia nak cakap dia bukan mak bapak betul, aku rasa luka-luka tu semua dah terlalu susah lah kot kalau kita nak cuba nak buat-buat tak nampak. So kenapa benda tu didiamkan sampai kan ada luka bekas kesan-kesan luka lama. Aku tak tahu nak cakap apalah. Dia orang cakap, bagi aku lah kan, kau lagi low pada binatang lah. Betul. Sebab aku pernah tengok video yang binatang jaga anak haiwan yang bukan anak dia pun. Singa pernah jaga anak kijang. Binatang tolong jaga anak binatang lain pula. Kau, aku tak boleh nak habiskan pun video tu. Sebab aku memang, dia tak patut lah. Dan banyak sebenarnya yang aku jumpa pasal penderaan yang mana perempuan-perempuan yang pernah tinggal kat situ bagi tahu dekat Puan Mona Din pasal penderaan yang dia orang nampak sendiri dengan mata kepala dia orang lah. Wallahualam, mungkin ada yang tipu ke apa, itu tak pasti kan. Sebab kadang-kadang pun dunia hari ni orang tak tahu apa punca penyebab pun tiba-tiba je buat cerita macam tu. Kita pun tak pastilah kenapa. Tapi kalau jumlah tu terlalu banyak, agak pelik lah. Dan benda tu ada bukti pula tu memang ada kesan dera. Apa je masalah yang budak tu buat? Dulu kau minta nak ambil jadi anak angkat, sekarang kau seksa-seksa pula. Kau okey tak? Kan? Aku tak faham lah. Apa-apa pun kau nilaikanlah sendiri. Aku malas cakap banyak. Cumanya aku harap siapa pun pelaku tu, biarlah dia dihukum dengan hukuman yang setimpal lah. Dan aku tinggalkan korang dengan gambar-gambar yang kesan luka daripada adik Bella ni. Dan aku memang kena kaburkan sikit lah gambar tu. Sebab YouTube tak benarkan gambar-gambar macam tu. Kalau tak, nanti kan video ni akan dibuang. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.